Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran pendidikan Islam tahun 5 Sirah siri kedua bertajuk Hijrah Membawa Rahmat. Boleh rujuk buku teks pendidikan Islam di muka surat 136 hingga 139. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Ada 4 orang individu yang terlibat dengan rancangan ini. Yang pertama, Abdullah bin Uraiqid, iaitu seorang musyrik. Tugasnya adalah diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Individu yang kedua yang terlibat adalah Abdullah bin Abi Bakar. Tugas Abdullah ialah ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Sur. Tujuannya adalah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Individu yang ketiga yang terlibat adalah Asma binti Abi Bakar. Tugasnya adalah untuk ditugaskan menghantar makanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Individu yang keempat yang terlibat adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengelak dijejaki musuh. Kedua adalah untuk memastikan bekalan minuman mencukupi. Peristiwa kedua yang berlaku dalam hijrah Nabi ke Madinah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Apakah dia burdah? Burdah ialah kain yang mempunyai corak bergaris yang dipakaikan pada badan. Peristiwa yang ketiga berlaku ketika penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta.
Peristiwa yang keempat berlaku ketika penghijrahan Nabi ke Madinah adalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini, masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Berikut ada 5 kepentingan peristiwa hijrah ataupun kesan daripada peristiwa hijrah. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Kepentingan yang kedua ataupun kesan daripada peristiwa hijrah yang kedua adalah rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Kepentingan yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Keempat, negara Madinah menjadi maju dan digerungi musuh. Kepentingan yang kelima adalah membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Berikut adalah iktibar atau pengajaran daripada peristiwa hijrah. Pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Ketiga, tenang dan tabah menghadapi cabaran. Keempat, menjadi sahabat yang hormat menghormati dan saling membantu. Kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik.